Berani berjuang, itu tajuk Darah Muda pada malam ini, dan kita cuba untuk mengupas tentang bagaimanakah cara untuk melalui fasa-fasa yang sukar dalam permulaan perniagaan dan juga berani berjuang untuk menegakkan suatu perkara yang benar. Bersama dengan saya di Sudut Darah Muda merupakan seorang yang dikenali oleh begitu ramai netizen, mempunyai pengalaman selama 20 tahun sebagai usahawan dan merupakan pengasas kepada Hot Burger Malaysia, dan juga merupakan seorang yang dikenali sebagai kalau saya boleh istilahkan sebagai hero rakyat yang telah membongkarkan beberapa insiden dan juga beberapa perkara yang sebelum ini tidak pernah dibincangkan dan akhirnya terdedah, yang membawa kepada penahanan beberapa orang yang bertanggungjawab terhadap jenayah telah dilakukan. Dan apapun, bersama dengan saya untuk bincangkan topik Darah Muda malam ini, Berani Berjuang, Tuan Muhammad Asri Hamid ataupun lebih dikenali sebagai Asri Janggut, merupakan pengasas Hot Burger Malaysia. Selamat datang ke Darah Muda. So awal ini mungkin kita nak fokus kepada Hot Burger dulu. Baik. Bagaimana saya sebut ustaz lah yang ramai panggil ustaz. Janganlah. Segan saya. Okey, Encik Asri. Awal dulu bagaimana 20 tahun berniaga. Bagaimana bermula dengan Hot Burger itu? Adakah memang lepas habis mengaji terus berniaga burger, ataupun ada kerjayanya kemudian baru masuk dalam perniagaan, baru memilih kerjaya usaha burger ni? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Irfan. Saya. Okey, 20 tahun Irfan bukan satu masa yang singkat lah Irfan sebenarnya. Macam-macam dugaan yang saya lalui. Saya bermula daripada saya merantau awal. Saya merantau Kuala Lumpur ni pada umur saya 14 tahun. 14 tahun. Mana saya sekolah tak tinggi sebab saya keluarga susah. Saya ada beradik ramai 12 orang. So pelajaran saya agak terganggu, and then saya merantau pada umur 14 tahun. Macam-macam kerja saya dah buat. Biasanya kalau umur 14 tahun ni, kerja yang saya boleh buat biasa kedai makan lah. Merantau daripada mana Ustaz? Saya daripada ni dulu. Saya daripada Perak mai ke Kuala Lumpur. Umur 14 tahun. Saya belajar dulu masa tu. Tak dewasa lagi. Remaja lagi saya. Tak dewasa. Tapi masa tu saya umur saya 9 tahun pun saya dah mula menyaga dah. Orang tua saya dah menyaga kuih, masuk kat camp askar apa semua macam tu lah. Kemudian di Kuala Lumpur 14 tahun Ustaz buat macam-macam kerja. Macam-macam kerja memilih nak menyaga tu? Menyaga ni kira ada satu masa tu saya kerja. Saya tengok kawan saya menyaga cakui, habis menyaga. Saya masa tu bawa lori. Saya dah bawa lori dah masa tu. Habis dia menyaga cakui. Habis menjaga cakui, saya tengok dia menjaga. Habis bawa lori, dia menjaga cakui. Saya pun cakap dengan dia, Along, saya ingat nak belajar buat cakui lah. Saya pun, dia ajarlah saya buat cakui. Saya pun dapat gaji, buat stor kayu apa semua, saya menjaga cakui. Nak jadi cerita, mungkin ni kata rezeki tuah saya lah mungkin lah. Sepanjang saya menjaga cakui tu, orang minta burger. Macam tu pula. Ini memang kata takdir saya lah. Adik burger ke dik? Tak, cakui. Adik burger ke dik? Tak, cakui. Hari-hari. You tahu berapa lama? 30 hari. 30 hari sepanjang menjaga tu, 30 hari orang minta burger. Kebetulan pula menjaga cakui tak jadi dah masa tu. I see. Makin perlahan saya pun tekad, saya cakap besok kita buat burger lah. Hari ni saya pergi beli barang, besok saya buat burger. Di tempat yang sama? Tempat yang sama. Di Jalan Ipoh, Kolam Air. Alhamdulillah, sampai hari ni dekat. Itu tahun 2000 Ustaz ya? Tahun 2000. Sehinggalah tahun 2012. Barulah datangnya Hot Burger ni. Saya pula bawa brand Hot Burger ni. I see. Hot Burger ni macam mana dia punya idea awalnya? Adakah memang nak bertanding dengan Ramly ke Otai ke atau bagaimana Ustaz? Kita pun masa kita mula-mula menjaga burger pun, kita pakai memang datang daripada Ramly. Saya pun memang menjaga pun daripada burger-burger Ramly. Apabila saya dah nampak saya dah banyak, saya nak ada sikit kelainan, maka saya buat lain daripada yang lain. Saya punya burger square. Petak. I see. Burger petak. Bukan burger bulat, burger petak. Dan hari ni lepas 8 tahun, cawangan di Perak, Johor, Kelantan, Kuala Lumpur, Melaka, Selangor, Terengganu, di Kuantan. Banyak sangat cawangan tu Ustaz. Dan baru-baru ni saya difahamkan tahun lepas adanya koperasi Hot Burger Malaysia. Betul. Apa tujuan penubuhan koperasi? Sebab saya tak pernah dengar pula ada orang menjaga burger buat koperasi. Itulah, kita punya rezeki. Koperasi Hot Burger Malaysia Berhad. Tujuannya satu saja, kebajikan. Saya nak jaga kebajikan. Saya nak usahawan-usahawan yang di bawah saya ni, saya akan semua letak di bawah pengurusan koperasi. Supaya mereka ni lebih tersusun. Ada latihan yang lengkap.
tersusun dari segi kebajikan. Apa yang saya inginkan, semua peniaga-peniaga burger di bawah Hot Burger ni, kita mampu, koperasi mampu sediakan rumah. Bagi rumah. Untuk bagi peniaga. kereta. Bagi kereta sekali. Bagi rumah, bagi kereta, pergi haji, kebajikan, bantuan sara hidup, bantuan anak sekolah, bantuan nak masuk universiti. Ini impian saya. Jauh tu daripada tahun 2000 cakui yang tak jadi sampai lah Hot Burger yang besar ni Ustaz ya. Cabarannya Ustaz, yang sepanjang 20 tahun itu berniaga, apakah cabaran yang Ustaz rasa perlu diketahui oleh belia kita yang baru nak mula berniaga, mula-mula berjinak nak berniaga? Dan sekarang saya rasa ramai juga anak muda yang start buka burger kecil-kecil ini. Ya, banyak. Kan? Banyak. So, cabarannya Ustaz? Cabaran dia, kena banyak sabar lah. Sabar saja. Tak ada benda apa. Sabar, nombor satu sabar. Nombor dua, urusan kewangan. Belajar daripada saya lah. Saya banyak silap tentang urusan kewangan. Kita terlalu cincai. Tak ambil berat tentang kewangan. Tak disiplin tentang kewangan. Satu lagi, masalah kita adalah masalah disiplin. Contoh waktu buka berniaga. Kita tak boleh buka hari ni pukul 6. Besok pukul 7. Nanti pukul 8. Nanti berniaga 2 hari. Cuti 3 hari. Ini benda ni kena perbaiki. Patut kena disiplin lah ya. Disiplin. Saya sebut ustaz nak tengok. Saya panggil ustaz kan. Tuan Asri. Seterusnya saya boleh nak minta juga panduan. Ini khususnya untuk pasca PKP ni. PKP kita akan extend sampai Disember. Belia kita ramai yang berusaha sekarang ni macam-macam buat. Tapi bagi mereka yang nak berniaga ni, antara cabarannya ialah mereka bila nak mula berniaga, dia nak untung cepat. Dia tak nak mula kecil-kecil, dia nak terus dapat yang banyak panduan je Tuan Asri. Saya ambil petua, saya punya petua lah, biar sikit. Janji tak putus. Itu petua saya. Kalau nak tiru boleh tiru, tapi kalau nak banyak boleh, tapi belum tentu boleh hari-hari. Macam tu. Macam saya berniaga burger tak banyak untung, sikit je, tapi saya dah azam, saya nak banyak, saya nak sikit tapi tak putus. Sikit janji banyak, nak volume. So bergantunglah pada perniagaan tu, bergantung kepada konsep perniagaan juga. Contoh kita kata dia jual kosmetik. Kosmetik nak jual murah tak boleh, nanti orang tak percaya. Kena jual mahal sedikit. Macam tu lah. Tapi tak sihat kan Ustaz kalau begitu? Macam mana? Terkeluar lagi Ustaz. Tuan tak sihat kan begitu? Maknanya kalau berniaga tujuannya lah untuk keuntungan yang pantas, akhirnya dia tidak memberikan semua manfaat pada pengguna. Dia merosakkan lagi pengguna. Dia petua ni, petua berniaga ni kalau naik cepat, jadi something wrong nanti. Dia takkan bertahan lama. Kalau dia naik zoom, dia biasa dia akan problem. Sebab tu kena disiplin, pelan-pelan, belajar. Ya. Bagi saya berniaga ni, salam perkenalan saja. Untuk berkenalan dengan berniaga saja, kita perlukan 5 tahun yang pertama. 5 tahun? 5 tahun pertama. Untuk kita bersatu saja dengan perniagaan. PKP 3 bulan tak tahan tadi ke? Lepas tu nanti dia akan diuji lagi. Ya. Bisnes dia akan diuji bagai-bagai cara. Bagai-bagai. Antara ujian yang terbesar, ujian kita apabila kita ada keuntungan, tu ujian dia lah tu. Dan seperti kalau kita tahu Asri punya nama, Asri Janggut itu antaranya ialah paling viral lah bila melaporkan tentang isu yang berlaku di Shah Alam. Soalan panas ni. Ya, kita nak tahu lebih lanjut tentang kena berani untuk melaporkan benda yang tak betul. Ya, benda yang betul itu kita kena raikan dan kena teruskan, tapi tinggal kalau benda yang yang salah ini perlu dilaporkan. Ya Ustaz Asri. Tapi saya tahu nak jawab itu dia berkobar. Nampak mata dah berapi tu. Tapi kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan Tuan Asri kita untuk bicarakan tentang berani berjuang. Semuanya di Darah Muda. Kembali ke Darah Muda, masih lagi bersama dengan kami di studio Darah Muda, Tuan Muhammad Asri Hamid yang juga dikenali sebagai Asri Janggut, pengasas Hot Burger Malaysia. Dan sebelum kita berehat tadi, kita dah sentuh sedikit tentang perkara yang baru saya tular baru ini. Tapi fokus kita ialah kepada kita nak minta belia kita berani tampil ke hadapan untuk melaporkan perkara yang tidak betul. Tapi tinggal lagi bagaimana Ustaz melalui proses itu. So saya kira ada yang menyokong, ada yang puji, tapi ada juga yang tak berapa setuju dan tidak suka. Sebenarnya satu kejutan untuk saya sebenarnya. Saya pun tak sangka benda tu nak jadi macam tu.
Memang tak sangka dia jadi super kecoh. Dia jadi super viral. Saya pun sebelum tu biasa saya buat live ni, biasa saya pergi kat store burger, saya buat live, saya cerita tentang nak ajar menjaga burger lah, apa semua buat-buat tu. Dan saya tak sangka video tu pula jadi viral. Dan viral tu pula berturut-turut. Lepas saya viral kes video tu, dia viral pula tentang apa, yalah saya pergi jumpa IGP viral, saya KDN viral, dan sampai ke satu yang viral yang sangat hangat tu. Yang itulah kan. Dan itulah. Cara saya hadapi tu, yang penting nak tahu cara saya hadapi lah. Saya reda lah sungguh-sungguh masa tu. Saya pun tak sangka nak jadi macam tu. Tak sangka, di luar jangkaan. Tapi adakah Ustaz menerima saya sepenuhnya, ataupun Tuan ada kaedah-kaedah ataupun benda yang Tuan lakukan, sebab ini bukan sahaja soal melaporkan, tetapi juga soal perniagaannya, soal keselamatan diri dan keluarga. Bagaimana Ustaz, apa yang Tuan lakukan untuk memastikan benda-benda ini tidak terganggu hanya kerana satu isu itu jadi hangat? Dia itulah kata di luar jangkaan. Saya ingat dia benda tu menjaga saya tak terganggu, alhamdulillah. Tidak terganggu, malahan dapat sokongan yang penuh. Saya tengok usahawan-usahawan kita pun lalu report. Saya tanya macam mana suasana you all menjaga, ada tak orang tanya. Ada orang puji, ada orang sokong. Dan permohonan untuk awak burger pun semakin bertambah. Cuma apa, mungkin ada satu isu yang sensitif. Isu tu saya rasa saya tak boleh nak ulas sebab dia masih lagi dalam siasatan polis. Tetapi banyak benda yang baik. Cuma saya nak kongsi, bila berlaku yang kecoh-kecoh tu memang tertekan sekejap. Cuma cara saya hadapi dia tu, adalah beberapa orang ustaz telefon saya, tenangkan saya. Ada yang buat sembahyang hajat macam tu. Kalau pesanan Tuan Hasri pada belia kita, yang mereka ni kadang-kadang berani tak bertempat, tapi kadang perlu juga berani tu kan. Adakah pada belia kita perlu terus terjun kepada isu, ataupun Tuan ada pesanan? Bab berani ni jangan buat-buat. Berani jangan buat-buat. Saya pun sebenarnya saya tak buat-buat. Saya tak tahu benda tu datang daripada Allah Ta'ala. Secara spontan je. Apa yang saya keluar, apa yang saya tu tak ada skrip pun. Keluar cara tak sengaja, ataupun mungkin Allah dah rancang macam tu, dan tiba-tiba orang angkat kita berani. Orang angkat kita sebagai pejuang. Sebenarnya tidak. Saya bukan pejuang. Saya bukan pejuang lah punya. Benda tu jadi di luar jangkaan. So kalau kata untuk remaja-remaja yang kat luar sana, yang darah muda ni kan, nak berani kan, okey, berani kena ada, tapi kena ada sistem lah. Jangan jadi macam saya ni lah, macam tu. Soal apa yang Tuan Nasir laporkan itu, sekarang ni dalam siasatan. Memang perlu disiasat sebab kita nak pastikan bahawa tidak ada sebarang salah guna ataupun abuse of law di situ. Tapi tinggal lagi, kalau boleh, ada beberapa perkara yang dibangkitkan oleh belia kita di media sosial, ialah ada isu-isu yang seperti ini yang hanya diambil tindakan selepas daripada ia tular. Dah viral, baru penguatkuasa ambil tindakan. Saya kira itu tak baik. Apa pandangan Ustaz? Okey. Macam contoh yang kes mesin judi. Okey, laporan yang kita tengok daripada page Balai Polis, contoh Balai Polis Petaling Jaya, Balai Polis Kelang Selatan, yang saya tengok Balai Polis Kelang Utara, Balai Polis daerah Ampang Jaya, Balai Polis Johor. Kalau saya campur-campur dah 500 kedai mesin judi yang diambil tindakan. Itu tindakan pemotongan elektrik. Maksudnya benda tu wujud selepas big impact daripada isu Sungai Buloh. Maksudnya benda tu memang wujud. Benda tu memang ada. Dan di sebalik benda tu kita bersyukur sangat-sangat. Rupanya mungkin Allah dah gerakkan. Inilah masa. Allah nak, adalah benda yang saya sini pun tak boleh nak hurai benda tu macam tu jadi. Tapi apa yang kita nampak daripada Sungai Buloh tu, yang kita tahu dah 500 kedai mesin judi yang berjaya ditutup. So secara tak langsung kita katakanlah satu mesin judi, kita kata ada 3 ketua keluarga yang taik judi, yang tagih judi. Maksudnya kita dapat selamatkan dah 1,500 ketua keluarga yang tapi tu tagih judi. Benda tu berlaku hanya selepas tular.
Sepatutnya tak begitu kan. Sepatutnya kalau ada sahaja tempat perjudian haram ni memang terus kena ditutup, terus ambil tindakan, bukan tunggu viral baru dia ambil tindakan. Dia sebenarnya isu dia sebenarnya rasuah je yang saya nampak. Macam saya merantau daripada umur 14 tahun. Saya tengok kedai mesin judi ni daripada shilling RM1 tu. Masa tu saya tinggal di Jalan Ipoh, Kolam Air. Saya ingat lagi. Di situ pun saja saya ingat ada 4 atau 5 kedai mesin judi yang saya tengok daripada umur saya begitu. Daripada shilling RM1 tu. So sampai sekarang saya dapat lihat lagi kedai mesin judi. Sampai yang kes Sungai Buloh tu. Maksudnya benda tak akan selesai. Tak akan selesai. Kita pun tak tahu kenapa benda tak selesai. Tetapi yang viral ni bagi saya, dia di luar, dia under apa kita cakap, bukan di luar kawalan ke? Bukan. Maksudnya viral ni hikmah dia besar. I see. Hikmah dia besar. Siapa sangka kerana viral tu masyarakat tiba-tiba bangun. I see. Tiba-tiba komen. Sebelum ni mereka tak tahu nak komen kat mana. Komen dia jadi macam dia macam satu lonjakan, satu gerakan besar untuk minta memohon pada PBT, kepada ATM, kepada PDRM untuk cukuplah, stoplah, kami dah muak, kami dah tak nak tengok lagi dah benda ni, dah tak pernah habis, tak pernah selesai. Isu buka, nanti buka balik. Buka balik. Itu masalahnya, dia dah ambil tindakan, lepas tu berulang lagi, dah ambil tindakan, berulang lagi. Contohnya seperti mana kilang air di Selangor. Kalau boleh saya tanyakan pandangan Tuan Asri berkaitan dengan isu tersebut, mana benda tu dah diambil tindakan berapa kali, tapi nampak gaya macam penguasa sedikit lambat ambil tindakan. Mungkin apa pandangan? Okey. Kita tengok tadi berita, saya tengok ada 300 lebih kilang haram di bawah MPS saja. Banyak tu. Berapa banyak kita dah hilang pendapatan. MPS hilang pendapatan dengan kilang-kilang haram. Maksudnya tindakan tu, bagi saya segala ibu rasuah. Sewajarnya, mungkin ada rasuah. Saya rasa dah sampai masa. Ya. Apa tindakan kalau Tuan Asri boleh cadangkan kepada seluruh rakyat Malaysia supaya diambil tindakan secara bersama membantras rasuah secara tuntas, secara segera? Kita kalau boleh, kita ada satu program, program pengampunan. Mana-mana PBT, anggota PBT ni ramai yang nak insaf, saya rasa. Ramai yang nak jadi baik. Ramai dah rasa mungkin dah tersalah langkah. Agensi kerajaan ni. Kita akan satu program. Siapa-siapa yang rasa tak boleh jaga, siapa-siapa yang rasa dah buat silap, letaklah jawatan dengan sukarela. Bagi pengampunan ke, alih ambil orang baru. Kita buat satu kebangkitan baru. Cukup selesaikan masalah yang kita boleh nak selesai masalah pendatang haram yang berjumlah berjuta orang. Kita boleh nak selesai masalah kilang haram yang berjuta, pencemaran, kerosakan, moral, pusat judi, pusat pelacuran, pusat urut yang kita boleh nampak. Kita sekarang kadang-kadang kita nampak kedai judi ni macam kedai runcit je. Yeah. Kedai pusat urut kita nampak macam semudah macam tu. Kita rasa dah sampai masa. Sebab kesannya bukan pada rasuah saja, tapi pada masyarakat. Dia merebak kepada setiap peringkat keluarga, daripada ayah, mak, keluarga, adik-beradik. Contoh mesin judi. Apabila diorang dah susah kat mesin judi, keluar, sambung lagi, tak cukup duit, ambil alung. Ambil cuti haram. Lagi bertambah lagi. Yeah. Macam contoh mesin judi dekat Sungai Buloh. Kita ada satu toki datang jumpa kita. Dia cakap, thank you. Saya betul-betul thank you sama you punya bos. Sebab dia punya staff dapat gaji, masuk kedai mesin, keluar dah habis duit. Bila dah habis duit, apa dia buat? Dia buat projek lah. Dia buat benda-benda yang tak elok lah untuk sambung kehidupan dia. Jadi itulah masalah sosial di masyarakat kita kan tak selesai sebab perkara-perkara seperti itu. Ya. Jadi dia bukan saya soal satu orang, dia melibatkan komuniti secara menyeluruh. Keseluruhan. Jadi mungkin Tuan Asri boleh bagi nasihat kepada kawan-kawan belia kita yang berada di persimpangan. Sama ada dia nak buat benda yang tak berfaedah, ataupun dia yang lebih mudah, ataupun dia berniaga tapi susah. Ada dua pilihan kat situ. Rasa macam supaya mereka ni berani untuk susah sedikit supaya senang kemudiannya. Ulang balik macam mana? Sebab kan kalau nak buat benda maksiat ni mudah. Betul. Kan? Nak berniaga ni susah. Betul. So macam nak pesan kepada belia kita ni supaya ambil lah pilihan yang susah itu sedikit. Sekarang mungkin susah, kena tunggu 10 tahun, 20 tahun baru perniagaan berkembang sebelum kita boleh senang pada kemudian harinya tanpa merosakkan diri dan keluarga. Solat lah.
Solat, tak ada benda lain lagi dah. Tak ada jawapan apa lagi dah. Jawapan dia solat saja. Orang yang sabar datang daripada solat. Orang yang berjaya pun datang daripada solat. Itulah bagi saya, sebab saya yalah, saya belajar tak tinggi. Tapi apa yang orang tua tinggalkan, solat sajalah. Kan? Apa yang kita solat. Sebab bila kita solat ni, orang solat ni dia ada kelebihan dia. Bila dia ada asas agama yang kuat, apabila dia berlaku kesesatan, dia tahu jalan pulang. Bila dia nak buat pun dia rasa dia cepat tersentuh. Biasa bila orang jaga solat ni, dia lain, Allah jaga dia, malaikat jaga dia, ni berbeza sedikit. Tu kita kata macam contoh remaja-remaja sekarang ni. Kalau nak jadi kuat, nak jadi berani, kena jaga solat. Kalau tak jaga solat, kita akan rosak. Kebanyakan kita tengok macam itulah. Dan bagi saya faham bahawa hot burger sekarang ni sangat berkembang dengan sangat pesat kan. Kemudian saya ambil sedikit ruang sebelum kita masuk pada konklusi. Saya nampak di iklan yang ada di Facebook hot burger tu memang targetnya pada mereka yang nak mulakan keluarga susah dan miskin. Kenapa keluarga itu sahaja disasarkan? Sebenarnya benda dah lama berlaku. Benda dah lama. Saya bagi tumpuan kepada siapa-siapa yang nak menjaga burger ni ada beberapa golongan. Nombor satu, dia datang daripada orang yang susah, keluarga yang susah. Nombor dua, dia mempunyai hutang. Contoh, kata rumah dia tak bayar 3 bulan, 4 bulan, keluarga. Ini yang kita utamakan. Hutang judi termasuk juga. Ada banyak usahawan kita, ada juga yang kita tanya dia ada ambil alung. Kita bantu dia dari segi perniagaan supaya dia dapat selesaikan masalah. And then lepasan tahfiz madrasah, bankruptcy, pesara, orang yang dah kena buang kerja. Ini golongan-golongan yang kita bagi ni. Dan salah satu daripada syarat yang hot burger letakkan, kalau saya tengok di Facebook itu ialah committed dan disiplin. Apakah maksud committed dan disiplin di situ? Dia kena bagi masa, sepenuh masa. Dia kena yakin dengan bisnes dia. Kita tak boleh bagi bisnes pada orang yang tak yakin pada bisnes dia. Dia tak yakin pada diri dia. Kalau contoh dia kata nak buat part time. Kita tak galakkan. Supaya dengan kita bagi dia sepenuh masa, supaya dia letak keyakinan 100%. Bila dia tak ada banyak pilihan, dia cuma ada satu saja pilihan, dia akan buat betul-betul. Dia buat dengan kesungguhan. Nak mulakan tu saya nampak modalnya memang rendah, 1,500 kan. Tapi kalau boleh saya masuk sedikit tentang loan. Tuan Asif sebut tadi berniaga 20 tahun tak pakai loan. Macam mana boleh kongsi dengan kawan-kawan kita ni? Itulah, saya jaranglah dengar orang muda berniaga tak pakai loan ni. Itulah, saya pun tak boleh nak jawab benda tu. Saya tak tahu dari mana datang duit ni. Adalah, saya bukan tak ada pinjaman. Cuma pinjaman dengan individu, dengan kawan-kawan. Contoh kata toke-toke kedai. Ambil dulu, nanti bayar kemudian, macam itulah. Tapi untuk loan dengan kerjaan tu saya belum pernah ambil. Loan dengan bank saya belum pernah ambil. Akhir Ustaz, 30 saat. InsyaAllah. Bagi satu penutup yang paling bersemangat kepada belia-belia kita, yang supaya terus berani berjuang, sama ada untuk terus menyatakan kebenaran dan juga untuk terus berniaga. Ringkas, sila Tuan Azri. Berniaga. Lepas tu tawakal. Itu saja. Very simple. Niaga, tawakal. And then jangan give up. Jangan tengok kiri, jangan tengok kanan, jangan dengki dengan orang. Jangan cepat susah hati. Jalan terus. Jangan saya ada satu petua. Petua ni datang daripada orang yang saya hormat. Ya, ringkas Ustaz. Pak Tam tu, Pak Tam. Ya. Tu dia Pak Tam. Dia punya petua dia, pergi kedai orang, doa. Doa kebaikan diri. Doa untuk dia laku laris. I see. Baik, terima kasih banyak Tuan Asri. Doakan kebaikan untuk semua orang. Begitulah dia perbincangan pada malam ini. Saya ada 2 blog di situ. Jadi jangan pastikan anda terus mengikuti Darah Muda dan terus menyemarakkan rukun negara dan terus doakan kebaikan untuk semua kawan-kawan kita dan kebaikan untuk negara kita supaya bebas daripada pandemik COVID-19 ini. Jumpa lagi esok di Darah Muda. Terima kasih.